Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila muallif hadzal kitab wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita kembali sambung pengajian kitab kita pada muka surah 6 pada baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun. Faslun ay hadza faslun, bermula ini satu fasal. Fasal iaitu satu perceraian daripada masalah yang terdahulu pada berkaitan iman Islam, maka masuk pada benda yang berkaitan yang selain daripadanya. Faslun menyatakan, iaitu pada menyatakan syahadah. Pada menyatakan syahadah, maksudnya pada menyatakan maksud syahadah, iaitu penyaksian kita dan pengakuan kita. Syahadah ni maksudnya penyaksian kita dan pengakuan kita, itu dipanggilkan dengan syahadah. Kenapa dipanggilkan dengan syahadah? Kerana pada pengakuan itu kita bertutur dengan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu merupakan salah satu syarat bagi sah Islam seseorang, iaitu dengan mengucap kalimah syahadah. Cuma kalimah syahadah seseorang ini adakah disyaratkan dengan kata asyhadu atau tidak, itu berlaku khilaf di antara mazhab kita Syafi'i dan mazhab yang lain seperti mazhab Maliki, berlaku khilaf. Pada mazhab yang lain dia kata memadai seseorang tadi bila nak memeluk kepada agama Islam, maka dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tanpa dia perlu ucap dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ucap, kata ucap asyhadu tadi, asal kata dia kata la ilaha illallah, maka atas satu pendapat memadai dah Islam dia. Cuma pada mazhab kita Syafi'inya belum memadai, bahkan tertentu dengan mengucapkan juga kalimah asyhadu tadi, ni aku bersaksi. Ini kerana berlaku orang panggil khilaf pada mensabitkan hadis. Satu riwayatnya umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Diperintahkan aku dengan memerangi manusia itu sehingga mereka menyaksi, yakni dengan sehingga mereka kata asyhadu.
Pada riwayat lain, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu, sehingga mereka berkata la ilaha illallah tanpa ada kalimah hatta yashhadu. Maka di sini pada mazhab kita menetapkan dengan hadis hatta umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu. Maka kerana tu hak mana-mana nak memulai agama Islam, dalam mazhab kitanya kena ada asyhadu, barulah diterima dengan kata la ilaha illallah tadi. Bermula syahadah itu dua perkara. Pertama, syahadah tauhid, nama syahadah. Tauhid kenapa? Kerana kita mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Apa maksud tiada Tuhan kecuali Allah? Iaitu Allah Ta'ala saja Tuhan. Allah Ta'ala saja Tuhan. Apa maksud Allah Ta'ala? Tiada Tuhan kecuali Allah, iaitu Allah Ta'ala sahaja Tuhan. Allah Ta'ala jua Tuhan. Jadi perkataan Allah Ta'ala saja Tuhan ni, kita dapat faham melalui dengan cara menafi dan isbat. Mula-mula kita kata la ilah, la nafi. Kemudian kita mengisbatkan illallah, kita menetapkan Allah itu Tuhan. Jadi dengan kaedah cara nafi isbat begini, maka memberi makna sahaja. Allah Ta'ala sahaja Tuhan. Tidak ada orang di rumah kecuali Zaid. Apa maksud dia tidak ada orang di rumah kecuali Zaid? Itu bermakna Zaid sahaja yang ada di dalam rumah itu. Tidak ada yang bangun kecuali Abu Bakar. Maka menunjukkan orang lain tak bangun, Abu Bakar saja bangun. Maka kaedah nafi isbat beginilah dia menguatkan syahadah tadi. Kerana itulah tak memadai dengan kata Allahu ilah, tak memadai. Kerana kalau kita kata Allah Ta'ala tu Tuhan, mungkin saja dalam masa sama kita mengiktikadkan benda-benda lain itu juga Tuhan. Tetapi bila kita guna dengan nafi isbat ni, tak ada dah pengertian maksud katanya, tak ada dah Tuhan kecuali Allah Ta'ala saja. Tu kalau kita mendalami pada bahasa Arabnya begitulah. Jadi nafi hok mula-mula kita menindakkan pada mula-mula kalimah kita la ilah tu bukan saja-saja. Tetapi itulah nak membalarahkan, nak memaknakan dengan makna yang sebenar, iaitu tauhidnya kita pada Allah Ta'ala. Jadi dua perkara. Yang pertama syahadah tauhid nama dia. Kerana apa? Kerana pada syahadah itu kita nak mengesakan Allah, nak mewahidkan Allah. Dan kedua namanya syahadah Rasul, yakni syahadah pengakuan penyaksian tetap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita duduk mengaji banyak kitab dah, dan kita pun faham dah dengan kalimah syahadah ni. Tetapi di sini tuan syekh kita, musannif kita, kalau ikut atas tengah kat Syekh Arsyad lah, Al-Banjari menerangkan kepada kita nama syahadah yang pertama dipanggil syahadah tauhid, syahadah yang kedua dipanggil syahadah Rasul. Tu sedap tu belajar kitab ni. Maka yang pertama syahadah tauhid itu mana? Iaitu asyhadu. Asyhadu. Tu asyhadu ni. Asyhadu alla ilaha illallah. Dan yang pertama yang kena betul yang, maka yang pertama syahadah tauhid, dan yang kedua ni kena betul sikit. Yang kedua syahadah Rasul itu mana? Wa asyhadu anna. Ni tadi kena betul. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya syahadah Rasul, yakni syahadah pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena baca wa asyhadu anna Muhammadan lah. Sebab isi anna ada depan tu. Kalau kita kata asyhadu la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu Muhammadur Rasulullah.
Ini kalau ada anna depan gitu kena anna Muhammadan. Supaya dalam tahiyat lah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, tidak Muhammadun. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Bermula makna asyhadu alla ilaha illallah itu aku ketahui. Yakni dengan a'lamu, dan aku i'tiqad, a'taqidu, a'lamu wa'taqidu, dengan hatiku biqalbi, dan aku nyatakan bagi yang lain daripada aku bahawasanya tiada Tuhan yang kusembah dengan sebenar-benarnya, yakni Tuhan hak selayaknya, melainkan Allah. Adapun hak lain daripada Allah, hak tu Tuhan tak selayak. Dia tidak dinama Tuhan pun. Di sini kalau dalam kitab lain tu huraian cara lain pula lah. Dalam faridah kau dia ke huraian berkaitan dengan Tuhan. Tuhan manakah yang dinafikan? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan mana hak tidak ada tu? Tuhan yang bersifat dengan ketuhanan. Mana Tuhan yang bersifat ketuhanan? Iaitu bersifat dengan istighna dan iftiqaru kullu ma'adahu ilaih. Iaitu dia tak berhajat pada orang lain itu berhajat kepada dia seorang sahaja. Jadi pada makna ketuhanan di sini, ada kedak zat yang lain selain pada Allah yang bersifat dengan istighna dan iftikar? Jawab kata tak ada. Yang ada hanya Allah. Kemudian kalau kita hidup kata tidak ada Tuhan, iaitu anak patung tu bukan Tuhan, bulan matahari tu bukan Tuhan, adakah sah penafian kita? Jawabnya tak sah. Kenapa? Kerana bulan, bintang, anak patung, tokong, hak orang duk sembah tu, hak tu memang bukan Tuhan. Ya, jadi tahsil hasil lah. Tahsil hasil ni maksud katanya kita menafikan sesuatu benda yang memang ternafi. Kita menafikan sesuatu yang memang tidak layak pun dipanggilkan dengan Tuhan. Sedangkan yang kita nafikan di sini ialah Tuhan yang bersifat dengan ketuhanan. Maka pada waktu tu kita kena faham jelas lah Tuhan hak mana kita nafi. Bukan tokong, bukan matahari, bukan bulan dah. Kerana demo tu semua memang bukan bersifat dengan ketuhanan. Baik, kalau begitu Tuhan mana hak kita nafi? Jadi Tuhan hak kita nafi, Tuhan yang bersifat ketuhanan, yang ditakdirkan kalau ada kalau ada Tuhan hak selain pada Allah hak bersifat dengan sifat ketuhanan, maka hak tu kita nafi dengan kata tak ada. Allah Ta'ala saja yang bersifat dengan ketuhanan. Gitu. Jadi hak orang duk nafi kata tokong, tu bukan Tuhan lah. Tak boleh pun nak dipanggil Tuhan. Tak boleh kata tu Tuhan kafir dah. Tu sembahan tu benar sabah. Sembahan ni maksud katanya benda hak disembah. Tapi benda yang disembah itu tidak sebenar. Jadi sebab tu kata sini, aku bahawasanya tiada Tuhan yang ku sembah dengan sebenar-benarnya, yakni yang bersifat dengan ketuhanan, melainkan Allah, yakni Allah Ta'ala saja Tuhan, hak lain tak. Jadi nak faham kau kalimah syahadah ni pun kena belajar, pendek kata. Tak. Ramai mana hak mana duduk ucap kalimah syahadah tapi tak memahami dengan kalimah syahadah tersebut. Tu hak kita maksud katanya sedihlah. Tak. Lepas tu demo nak bawa agama, demo nak menerangkan masyarakat dengan agama, sedangkan benda basic hak tentang kalimah syahadah ni pun kita masih terkapai-kapai. Kita ni nak lemah. Macam mana kita nak selamatkan orang lain hak lemah? Tu jawabnya tak boleh. Jadi cara utama kita ni dalam diri kita nak menyelamatkan orang supaya beramal dengan agama dengan sebenar, pertama kali kita ni yang kena duduk atas kapal. Maksudnya kita ni yang pertama kali kena selamat dah, ataupun kita ni kena pandai berenang dah. Ni kita pun terkapal-kapal, kita pun nak lemah kerana kefahaman terhadap agama tu tak jelas. Jadi kena faham betul. Makna kata
tidak ada Tuhan kecuali Allah ni, Tuhan yang bersifat dengan ketuhanan. Jadi tok kung gapo semua tu, hak tu bukan Tuhan. Dan hak tu tidak dinafikan dalam kalimah kita. Bapa tak nafi? Sebab memang bukan Tuhan. Orang tu bahasa orang saja. Orang kata tu Tuhan, orang kafir tu Tuhan, orang Buddha dan sebagainya, bukan Tuhan pun. Kalau kata Tuhan pun bolehlah kita iktibarkan dengan makna benda yang disembah. Ni benda disembah oleh orang kafir. Tetapi pada pada perkataan kita la ilaha illallah tu, maksudnya Tuhan hak sebenar yang kita takdirkan. Ada pada zahir kita. Kalau kata ada, kanlah takdir, kata fardu takdir, kata ada benda tu, jawabnya kita nafikan. Tak ada sama sekali. Melainkan Allah. Dan bahawa sungguhnya ialah yang terkaya. Terkaya ni lah hak kita belajar dalam tauhidnya, dia panggil sifat istighna. Istighna an kulli ma siwa. Dia ni tak berhajat. Terkaya ni maksud kata tak berhajat. Kaya lain, terkaya lain. Gitu. Kaya ni maksud katanya ghani yubil man. Kaya ni maksudnya kaya dengan ada harta. Adapun Allah bukan ghaniyul bil man. Allah Ta'ala ni kita nak kata ghaniyu anil man, tak berhajat kepada harta benda. Kalau katakanlah orang kata ke kita, Allah Ta'ala ni kaya, apa? Ni makhluk semua ke milik dia. Baik, kalau begitulah kita kata ni kena tu kenalah. Sejalan cuba kita pergi tengok pula. Kalau begitu bila dah kiamat ni, tidak ke semua benda ni akan binasa? Kullu man 'alaiha fan. Semua tu binasa. Adakah waktu tu Tuhan jadi miskin? Ni. Jadi jawab katanya, kita nak kata Allah Ta'ala ni terkaya. Orang hok kaya dengan maksud kata berhajat, ada harta lah kita kata orang kaya. Dia orang kaya ni kalau katalah dia saat ni tu hati dia tu duduk dengan harta benda yang dia ada, sebenarnya dia saat ni tu tidak terkaya. Tidak terkaya. Sebab dia duk bimbang dengan harta benda dia tu akan hilang, akan habis. Sebab itulah timbul sifat kedeku. Baik. Dan bahawa sungguhnya ialah yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain daripada Allah. Tu sifat ketuhanan ni. Lagi berkehendak kepadanya Allah oleh tiap-tiap barang yang lain daripadanya Allah. Kemudiannya Tuhan ni juga bersifat dengan iftiqaru kullu ma'adahu ilaihi. Semua makhluk ni berhajat pada Allah, tidak ada pun yang terlepas daripada Allah. Sebab tu kita kata i'tiqad Mu'tazilah ni i'tiqad rasak. Bapa kata i'tiqad rasak? Sebab kita bahas dah, demo ni dia pegang kata Allah Ta'ala ni buat hak baik, hak buruk ni makhluk tu sendiri. Jadi orang panggil seolah-olahnya dia nak elok daripada lubang kecil, masuk pas dalam gaung. Nak elok daripada benda hak tak besar. Mana tak si nak nisbah tak si nak i'tiqad keburukan tu daripada Allah. Nampak apa berjuru, tapi hakikatnya telah terjun gaung. Kenapa? Kerana dalam masa yang sama dia telah beriktikad ada benda yang terlepas daripada kekuasaan Allah. Ada benda yang dapat mentadbir, menguruskan sendiri perilaku mereka, nak pergi curi, nak pergi buat jahat. Ada benda lain hak berkuasa memberi keses lain pada Allah. Jadi Allah Ta'ala pada waktu tu bukan kata kalau 10 orang makhluk, kalau seekor makhluk sahaja terlepas daripada kekuasaan Allah, pada waktu tu Allah Ta'ala tak boleh dipanggil Tuhan. Tak boleh panggil Tuhan. Sebab apa? Sebab sifat ketuhanan itu berkehendak kepadanya Allah oleh tiap-tiap barang yang lain daripadanya Allah. Kalau ada makhluk lain yang tak berkehendak pada Allah, pada waktu itu Allah Ta'ala tak bersifat dengan ketuhanan. Lagi bersifat ya Allah dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan.
tiap-tiap sifat kesempurnaan, yakni kesempurnaan bagi Tuhan. Kesempurnaan bagi kita lain, kesempurnaan bagi Tuhan lain. Kesempurnaan bagi kita lagu mana? Contohnya ramah. Ada anak, ada bini, ada tok laki dan sebagainya. Itu sempurna bagi kita. Ada rumah, ada tanah, ada kereta. Allah Ta'ala bukan gitu. Bukan kata ramai ada anak bini baru sempurna, tidak. Sempurna maksudnya sifat yang kelayakan bagi zat yang bernama Tuhan. Tuhan ni kalau kata ada dua saja, ada tak sempurna dah. Apatah lagi ada anak cucu. Lagi maha suci ia Allah daripada tiap-tiap sifat kekurangan. Jadi kita iktikad gitu. Tak ada langsung pun di Allah Ta'ala tu sifat kekurangan. Semua yang ada di Allah tu sifat kesempurnaan. Berapa banyak sifat kesempurnaan bagi Allah? 20? Salah. Sifat yang wajib, sifat yang sempurna bagi Allah bukan hanya 20. 20 itu sifat Allah Ta'ala yang wajib atas kita tahu secara tafsir. Adapun sifat Allah Ta'ala tu sangat banyak. Tidak hanya tertentu dengan 20 sifat sahaja. Itu setengah kitab lain dia kata iman secara ijmali, iaitu kita beriman kata ada pada Allah ni sifat-sifat kesempurnaan yang tak terhingga. Adapun iman secara tafsili, kita beriman dengan 20 sifat tu dengan kita fahami satu-satu sifat tersebut. Itu setengah kitab ayat gitu pula, iman ijmali, iman tafsili. Dalam kitab hak kita mengaji ni pada muka surat 4 dulu, surat 4. Ijmali tu dengan kita kata amantu billah wa ma qala Allah, amantu bi rasul wa ma qala rasul. Iman secara tafsili tu kita amantu billahi wa malaikatihi hingga akhir rukun-rukun iman. Jadi maksud katanya ulama saat ni tu dia ada cara huraian dia masing-masing. Ada yang menghurai iman tafsili, iman ijmali ni dengan cara begini. Ada setengah ulama lain huraikan iman ijmali, iman tafsili ni dengan cara begini. Itu menunjuk kepada keluasan ilmu. Itu saja. Dan maha suci ia Allah daripada tiap-tiap barang yang terlintas pada hati. Mana-mana benda hak kita tergambar pada hati, maka itu bukan Tuhan. Tidak mendapat, itulah mendapat. Tak kenal, itulah kenal. Tu ada yang mau tanya, apa maksud kata tidak kenal Allah itulah kenal? Maksudnya dengan benda yang kita tak dapat nak bayar. Allah Ta'ala ni tidak begitu, tidak begini, tidak begitu. Tidak. Maksudnya kita tak dapat nak kenal, tak dapat nak gambarkan Allah Ta'ala supaya makhluk ni lah. Itulah maksud kata pengenalan. Kalau kita boleh kata lagi Tuhan ni ada tangan dia pula panjang besar, lepas tu banyak sebab nak retah Pluto, Marik, matahari, bulan. Hak tu tak kenal lagi Tuhan tu. Dah. Dia bahkan ada setengah-setengah mereka tu tulis kitab kata Tuhan ni serupa dengan makhluk pada. Ni bahaya ni, bahaya. Kerana ambil zahir hadis Allah Ta'ala ciptakan ada tu seperti mana rupanya. Rupa mana? Allah Ta'ala rupanya rupa siapa? Dia pun kembali domain kepada Allah. Jadi maksudnya rupa Allah tu nak tengok dia ada mata, ada kaki, ada juga yang menghuraikan begitu. Kita kata Ustaz, saya tak je dengar orang gitu. Mujur. Kita tak je jumpa kita gitu. Mujur. Kenapa mujurnya? Kerana kalau kita jumpa hak tu dulu, mungkin kita terikut dengan mereka pun tak tahu. Muncul lah. Agak sekarang ni benda-benda hak pelik-pelik gitu, pegangan-pegangan hak pelik gitu tu banyak sekali. Di universiti ke mana ke, banyak. Tak pelik lah hak demo-demo duk siapa kata pegangan kefahaman Syiah ni pun ada di setengah-setengah pensyarah. Tu bahayalah tu. Sebab tu kita nak suruh kembali semula kepada cara jalanan ulama kita ni.
ulama tanah Melayu kita ni betul dah jalan ni. Kau ada siapa dia pergi cara ulama tanah Melayu kita ni salah? Ni betul dah jalan ni. Jangan nak ambil jalan yang lain. Bertembung dengan hak ni jangan nak ambil. Kita Arab ni, kita Arab punya nak ambil. Kenapa? Kerana kita Arab ni, orang reti bahasa Arab boleh karya belakang lah. Tak kira orang betul orang salah. Tapi hak kita dok belajar di pondok-pondok dah, hak asas-asas dah, ustaz-ustaz dok ngajar balasah, dok ngajar masjid dah, dari berzaman dah. Hak tu memang kita dah akui dah. Akui dah. Dan maha suci ia daripada tiap-tiap barang yang terlintas pada hati. Jadi mana benda terlintas di hati, Tuhan ni bukan begitu. Sebab tu pada hadis tu, setan ni dia mai ganggu kita. Kadang-kadang setan ni dia mai ganggu kita dengan rupa dia tanya, Tuhan kamu ni lagu mana rupa? Adakah tu dia pun buat marilah orang panggil keraguan pada diri kita, seolah-olah Allah Taala ni berbentuk berselo supaya kita dan sebagainya, menerak supaya kita ada tangan ada kaki, gambar-gambar orang panggil syok keraguan yang setan buat mari pada kita tu, kita kena tepih, janganlah ye. Dok mari rasa Tuhan ni supaya kita lah. Hak tu tak apa lagi sebab setan mari ganggu. Jangan kita duk pergi, jangan kita layan. Lepas tu nak buat apa no? Kita sebut laisa kamislihi syai'. Tuhan ni tak serupa dengan makhluk. Hak mana dapat gambar di kita tu, hak tu barang hak jenis makhluk. Allah Ta'ala tak begitu, tidak berbentuk, tidak berupa serupa makhluk ni. Ni. Lepas tu kita bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setengahnya menyuruh ke kita isyarat dengan ludah kok kiri. Dak ludah. Supaya kita mimpi benda-benda tak molek. Isyarat ludah kok kiri. Jangan ludah betul. Isyarat je. Gangguan setan saat ni. Dan kemudian kita jangan bersedih, jangan duduk termenung, kita gembira. Kenapa? Kerana bila seekor setan ni mari duk kosek seorang hamba Allah, bila kita duk layan pada usikan dia tu, gangguan dia saat ni tu, maka dia gembira. Tapi kalau sebaliknya kita lawan dia, kita tak hira dengan apa hak dia duduk kacau, duk khianat kita tu, maka berduka dia. Berdukanya setan bila gembiranya hamba Tuhan ni. Gembiranya setan bila berdukanya seorang hamba ni. Sebab tu yang duk berduka sangat. Ni yang duk berduka kehidupan kita ni. Dok tambah-tambah lagi duk menung tentang ketuhanan Allah Taala. Itulah hak disebut tak kenal, itulah hakikat kenalnya sebenar. Sebab kalau kita boleh kata Tuhan gitu gini, tu tak kenal lagi. Tak kenal lagi. Baik. Dan maha suci ia Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang terlintas pada hati, lagi tiada mengambil ia Allah akan dia bertaulan, yakni Allah Ta'ala itu wahdaniyah. Mustahil Allah Ta'ala tu ada sekutu. Taulan ni syarik dia lah, rakai kosi, supaya kita bersyarikat. Tu bahasa Arab dah tu, bersyarikat ni maksudnya ada rakyat kursi kita. Jadi Allah Ta'ala ni mustahil ada rakyat kursi. Jelas dalam ayat Quran Allah Ta'ala nyatakan, lau kana fihi ma alihatun illallah. Tu lau, jika. Jawabnya la fasadata, jika ada Tuhan selain daripada Allah. Lau kana fihi ma aliyat illallah la fasadata, nescaya rosaklah alam ni tak dapat nak ditadbir. Kenapa? Kerana bila ada dua Tuhan, lazim Allah Ta'ala tu lemah kerana memerlukan sekutu. Tu dihurap panjang dah dalam pengajian panggil sebelum pada ni, hak dalam kitab Misbahul Munir ko ada dah. Dia takdir ke kalau dua Tuhan ni bersepakat, lagu mana kata alam ni rosak juga. Kalau ada dua Tuhan ni berbalah, seorang nak buat ada, seorang tak siap ada, lagilah binasa alam. Jadi pendek kata, kesimpulannya dalam ayat Quran tu dia ayat secara umum. Ulama dalam bidang ilmu tauhid inilah mari duk hurah.
Tiba-tiba kita kata ilmu tauhid ni ilmu falsafah, ilmu sesat. Jangan pakai. Orang panggil dia Maulana. Maulana pun jangan pakai. Bak kata Maulana Husin. Hafizallah Ta'ala, guru kita. Maulana kata apa? Bukan Maulana tu, Maulana. Maulana tu. Bukan Maulana. Macam mana boleh pergi begitu? Tidak ada pun seorang guru yang sebenar. Kalau dia ni tolak ilmu tauhid, dia bukan guru yang sebenar. Dia bukan mahir pun dari agama. Kalau dia kecek agama juga, dapat menyesatkan masyarakat. Macam mana kata ilmu tauhid ni tak ada zaman Nabi ni? Puak-puak golongan falsafah lah dan sebagainya. Ilmu tauhid ni lah kita dak belajar asas hak Nabi mai dak kenal pada sahabat dia. Cuma tidak dinamakan lah. Supaya ilmu tajwid tak dinamakan. Tapi ulama kedia ni dah mari letak nama supaya mudah untuk kita mempelajari setiap bidang-bidang dalam agama. Gitu ni. Tiada mengambil ia Tuhan akan dia beranak buah. Tak ada. Beranak pinuk bahasa kita. Tak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan, dak. Ni kita kata dalam ilmu ni lah dak ngajinya. Dalam bab fiqh dia tak mengajar bab tu, dia tak hurah bab tu. Supaya kita ni kita fiqh tapi dia masuk sikit ilmu tauhid, tak hurah panjanglah. Tak. Ayat-ayat Quran, hadis-hadis duk berkenaan dengan tauhid. Ulama tauhid mai duk buku, duk hurah sebuti-sebuti. Dan tiada menyerupai pada zatnya. Ni ayat laisa kamislihi syai'. Nakirah pada halaman nafi tu menunjukkan tufidul umum, maksudnya tak ada langsung benda yang menyerupai ke Allah. Tak ada langsung benda yang menyerupai ke Allah. Sebab tu Nabi SAW Isra' Mi'raj turun, Nabi ada kata, Tuhanmu ni ke rupa comel, bulat. Tak ada. Ada pun Nabi SAW kata, kamu akan melihat Allah seperti mana bulan purnama. Itu bukan nak kata Tuhan supaya bulan ke dak, itu tasbih. Nak menunjukkan kata sangat-sangat dapat melihat, walaupun kadang manusia tu ramai, kamu dapat lihat ke Allah pada hari akhirat. Orang tak mengaji ilmu alat ni dia banyaklah kesamaran di dalam nas Al-Quran dan hadis. Bila dia kesamaran, dia dallu wa adallu, mereka tu sesat lagi menyesatkan masyarakat yang lain. Sebab tu kita kata orang yang mana semata-mata nak suruh ikut Quran hadis ni kena tengok dulu orang tu dia huragu mana nak suruh ikut Quran hadis ni. Sebab ada saja orang sesat suruh ikut Quran hadis. Contoh, dia wak mari dalil. Ayok mari kata aku ni tak payah nak sembahyang dah. Sebab apa tak perlu sembahyang? Sebab Allah Taala nyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu sampai tahap yakin. Sekarang kata tok guru dia kata aku ni sampai tahap yakin dah dengan Allah, maka terlepas dah aku daripada ubudiyah pada Allah. Tak wajib dah. Guna ayat Quran juga, tapi menggunakan ayat Quran tu pentafsiran dia tu betul ke? Salah lah. Sebab apa? Sebab yang Allah Ta'ala nyatakan suruh sembuh sehingga yakin tu dengan makna di situ diambil pada ayat lain dengan makna mati. Bukan kita yakin benar-benar dah wujud Allah ni. Vaksin gapo tak beri kesal, gapo covid tak kesal, nasib gapo tak beri kenyang gapo, Allah Ta'ala je. Kalau gitu tak boleh sembuh dah Allah. Bukan. Apa ni? Tu kena beringatlah. Kena beringat. Orang kalau semata-mata hurah Al-Quran hadis tu, kita kena beringat. Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa yang mereka hurah tu betul ke tak dengan huraian yang sebenar. Sebab tu kita kata sebelum nak mengaji dalam bidang hak besar-besar Quran hadis ni, tafsir ni, bidang besar, kita kena mengaji juga hak basic-basic ni. Bila mengaji hak basic, bila kita pergi hak tangga tinggi, kita tak lari daripada basic ni. Jadi bila dia menghurah tafsir ke hadis ke, kita boleh tahu hak dia menghurah tu tafsir ke qasi.
Sekarang ni kita agak nak ngaji tafsir. Orang hura kita tak tahu. Orang hura tu tafsir ke qasi tak tahu. Apa ke benda pula qasi ni? Tak tahu. Jadi pada waktu tu bimbang. Ada orang-orang jenis gini banyak sekali di masyarakat kita sekarang. Saya sendiri, pengalaman saya sendiri ni, saya nak sebut ni. Seorang guru agama. Kita duduk sekali dalam satu kelas dengan pelajar. Guru agama ni dia kata apa? Nak panggil ustaz ke? Tak kena juga ni. Guru agama je lah, ayat kata guru agama. Dia kata Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam serupa tahap dengan nabi lain. Dalilnya mana? Maksudnya tidak dikatakan penghulu bagi segala nabi ulul azmi ke tak. Sama peringkat dengan nabi lain. Dalilnya mana? Dalilnya dia kata la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tak membezakan di antara rasul-rasul. Tu dia kata. Tengok tu anak murid tidakkah kata Tuhan kata ke semua nabi tu kami tak beza? Apa maksud tak beza? Samalah. Orang kalau tak mengaji asas, pakat terima tu. Tapi kita mengaji asas kita faham. Asas dah kita faham di kalangan nabi rasul ni ada hak Tuhan lebih ke di antara mereka. Bukan pakat sama. Ulul azmi di antara nabi-nabi lebih daripada nabi yang lain. Kita mengaji Nabi Isra Mi'raj tu, ada pangkat kenabian, Nabi Adanya, Nabi Isa, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Ibrahim naik pangkat. Tu pangkat-pangkat kenabian nak kata hak tinggi. Ada gelaran tertentu bagi nabi-nabi terpilih. Nabi Musa kalimullah, ruhullah, khalilullah, Nabi Ibrahimnya. Lepas tu Nabi SAW kita tahu dah, kita iktikad dah ketua bagi sekalian Nabi. Tiba-tiba hak guru agama ni mengajar kata Nabi ni sama, ambil dalil Quran saat ni. Tu kena beringat. Kalau kita ni jenis orang pandai, kita tanya dia pula, Ustaz, ayat la nufarriqu baina ahdim min rusulih, tak apalah Ustaz huraf gitu. Bagaimana pula dengan ayat Allah Taala nyatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikian itu rasul ni kami lebih ke setengah mereka di atas mereka yang lain. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Tu jelas Allah Taala nyatakan tangga-tangga. Ustaz nak beri mana ke Ustaz nak tolak ayat ni? Tu kalau kita reti, kita tak reti kat kita telah bulat-bulat. Tu saya kata kita kena ngaji hak asas. Ni hak asas. Sebab banyak sekarang lo ni orang duk mengajar tafsir, duk mengajar hadis lah. Bidan ni, dua bidan ni, duk hura tu dalam kat dia tak betul dengan cara huraya ulama. Tahu mana tak betul? Moga kita pun mengaji juga. Ni bukan kata duk baca kitab kecil tak reti, kitab besar reti. Ni. Tapi itulah masyarakat tu kena beringat. Beringat tu nak selamat. Jadi ayat tilkar rusul tu nak menyatakan darjat para nabi tu ada tinggi, ada rendah di antara mereka. Adapun ayat Tuhan kata tak membezakan pada la nufarriqu baina ahdim min rusul itu pada beriman. Bila kita beriman ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib atas kita beriman juga Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, mana-mana nabi terdahulu. Itu maksud ayatnya. Tapi bila diselewengkan jadi gitu. Hati bimbang weh. Tu mau kata masuk pada sekolah agama pun ada hak jenis pegangan gini. Hak jadi pensyarah gapo semua macam-macam lah. Kena beringat. Bukan nak memburukkan orang. Ustaz ni nak burukkan orang, dak, nak suruh beringat. Ni dia bukan orang-orang kapung pak lagi. Orang kapung tu ada dekat-dekat kawasan ni ya. Dia kata tak wajib Jumaat. Sebelum corona ni lah, zaman corona ni memang fatwa dah. Ni majlis agama tetap dah berapa orang ya. Dia kata tak wajib Jumaat. Dia kata dia pergi majlis agama ni, dia buat kedai kopi. Dia kata aku pergi majlis agama, aku sebut kau orang majlis, aku kata mana dalil Allah Ta'ala suruh maya Jumaat. Dia sedap, dia hurah. Anak buah pun jolok hebat tu guru. Ni nak makan dia jadi nak rosak masyarakat ni mana? Mana dalil hati jalan ni. Ni pala hak sesat ni pun dia kata tak wajib Jumaat, tak wajib Jumaat. Tak ada dalil pun kata wajib Jumaat.
Tak ada tadi betul ke weh? Tak. Jelas dalam Al-Quran Allah Taala nyatakan khusus berkaitan dengan hari Jumaat tu. Nudiya lis-salati yaumil jum'ah fa idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah. Tuhan nyata khusus tu. Baik. Kok hadis-hadis tu banyak lagi lah. Tapi dah bila kecek gitu, orang kampung ni gak dia asal kata orang sedap kecek gak timur. Tidak kena rosak tu bagi-bagi akidah ni. Sebab benda ni nak kaitan dengan akidah pula. Masya-Allah, kita ikutlah jalan ulama begini. Jangan kodak kita dok dengar ceramah semata-mata, ambil cara jalan ulama dulu ajar kita mengaji cara berkitab. Lah ni banyak sekali orang dok mengajar cara berkitab ni. Ni. Dan segala perbuatannya sesuatu jua pun sesuatu jua pun maksudnya Allah Taala ni mana sat ni? Tiada mengambil bertaulan, tiada mengambil akal dia beranak dan tiada menyerupai pada zat dan pada segala sifatnya dan segala perbuatannya sesuatu jua pun. Ini kita mengaji pada kata kul huwallahu ahad. Satu Tuhan pada zat, satu pada sifat, satu pada zat, satu pada af'al. Tak ada orang lain yang menyertai Allah Taala. Dan makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pula, aku ketahui dan aku iktikadkan dengan hatiku dan aku nyatakan bagi yang lain daripada aku. Tak nyatalah sebab bahagian ni kita sebut pada lidah kita bahawa penghulu kami Sayyidi ni penghulu lah. Dia kalau kita pergi tanah Arab tu skala-skalanya demo pendek, demo panggil dengan CD. Sayyidi tu demo panggil dengan CD. CD maksud kata penghulu juga. Dia benar tu tanpa kita sedari, kita juga di masyarakat Melayu kita ni guna supaya sayyidatina, penghulu perempuan kami. Kita guna dengan Siti. Siti tu kan sayyidatina. Sayyidatina Aisyah. Kita pun kata Siti Aisyah radhiyallahu yalah tu. Ya harfah rum, ya kira pendek ke perkataan sayyidatina kepada Siti. Sayyidi ada Sidi. Ni Sidi Saleh Ja'fari rahimahullah taala. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku ketahui dan aku iktikadkan dengan hatiku. Ni bagi iktikad. Nilai tu sini. Nilai makhluk di lidah. Tak betul-betul hak ni enggak, tak kira Islam. Nilai tu sini. Tak ada dalam ni. Pada mulut panggil munafik. Percaya zahir, ingkar pada batin. Itu munafik. Dan aku nyatakan bagi yang lain daripada aku bahawasanya penghulu kami itu siapa dia? Badal bagi kata penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay. Lagi hamba Allah. Apa maksud hamba Allah? Yakni bukan anak Tuhan supaya orang Nasara hak kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Dak kata Yahudi wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin Nasara al-Masih ibn Allah. Bukan anak Tuhan, yakni hamba Allah. Dia orang dulu ni kalau tengok benda pelik gak nisbah ke Tuhan. Nabi Isa tak ada pok anak Tuhan. Kalau begitu gak Nabi ada lebih nak dikatakan anak Tuhan lah. Apa? Bukan kata tak ada bapak saja. Ibu pun tak ada. Jadi tak boleh nak kata ibu, tak boleh nak kata anak Tuhan begitu. Sebab tu disebutkan pada satu kitab ulama nyatakan pujilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak puji setinggi mana jangan siapa tangguh pujian Nasara pada Nabi Isa. Lagu mana pujian Nasara pada Nabi Isa sehingga dikatakan anak Tuhan. Jangan siapa tak tu ya. Lebih daripada tu nak puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pujilah. Dok dengan kata seumpama boleh lah. Yalah, puak sahabat pun ada puji Nabi. Begitu. Orang yang mana tak lene kalau orang duk puji Nabi ni, orang ni bimbang. Tak bimbang. Dia tak senang orang duk puji Nabi. Supaya puak Quraisy dulu, orang kafir Quraisy dulu. Dia cecah Nabi. Puak sahabat lah akan bangkit menetes mula hujah mereka saat ni. Kalau dengan syair, balah pula dengan syair. Gitu. Puak kita lah ni dengan qasidahnya.
Ada orang tak suka, pelik juga. Dia lebih rela orang duk menyanyi daripada orang duk qasidah pujikan Nabi. Apa? Menyanyi ni bukan benda bidah. Hak qasidah pujikan Nabi tu tu benda bidah. Ni bahaya buah-buah ni kita nak tolak guna ni. Dan pesuruhnya kepada sekalian makhluk lagi benar ia sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap barang yang dikhabar akan dia barang. Maksud katanya amantu bir rasul wa ma qala rasul, aku beriman kata Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi terdahulu tu sebagai nabi sebagai rasul, dan apa hak mereka bawa pun aku beriman berlaku. Tolak ya, aku pun tak boleh benda tak boleh tolak. Ni dalam kitab Sanusi tu. Dia huruf apa? Dia kata, maksud kata wa anna Muhammadar Rasulullah ni beriman dengan para malaikat, beriman dengan segala kitab, hari kiamat, benda terdahulu, benda akan datang. Masuk situ berlaku wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan maksud situ juga aku beriman para nabi ni benar, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Maksud situ berlaku. Jadi kalau tolak saja perkhabaran daripada Nabi SAW, aku pun wal iyazubillah. Benar ni kita bimbang ni. Lagi wajib atas sekalian makhluk membenarkan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut akal dia. Ikut ni lah orang panggil Islam ni, Muslim. Membenar dalam hati tu mukmin, mengikut pada zahir ni Muslim. Dan haram atas mereka itu mendustakan dia para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang. Nabi-nabi lain, rasul-rasul lain pun samalah. Tak boleh kita nak dustakan. Dan menyalahi akan para rasul, para nabi ni alaihi wassalatu wassalam. Barang siapa mendusta akan dia akan para rasul alaihi wassalatu wassalam, maka iaitu zalim lagi kafir. Qadar zalim tak apa lagi. Bagi Islam ramai mana hak zalimnya. Dok kena orang, dok buat jahat kat orang, dok mengata kat orang. Ya beringat, kita ni sekarang ya. Nak buat jahat tu mungkin kita kata tak lepas, moga kita ni makhluk biasa, manusia biasa. Bukan bakal melekat, tak buat dosa, tak buat jahat, tak buat salah. Tapi walaupun kita nak buat salah, kita ni akan buat jahat sekali mana pun, jangan ada kaitan dengan anak Adam. Jangan ada kaitan. Kita buat sana dengan Tuhan, mudah Tuhan apung. Dok minta maaf, ya Allah aku buat dosa ya Allah. Tak apa. Tobat betul-betul menyesal, berazam tak buat, tinggal padai. Tapi kalau dia dengan anak adik kena cari. Mazhab kita Syafi'i kalau mengupak guana cara dia. Kena ayat A siapa ke Z. Kita duduk mengupak guana gapo kita kata siapa Z? Siapa akhir? Tu mazhab kita Syafi'i. Barulah tak apa. Tapi boleh kita taklid pada mazhab lain yang berhukum kita pergi minta maaf kau datu pun pada dah. Sebab apa? Sebab kalau kita ayat sebutir-sebutir yang marah pula ke kita, belakang parai pula kita, bahaya pula. Oleh kerana tu pada dengan kita mohon maaf dengan ada kita dah mengata belakang. Tu pun memadai dah. Nak ayat kata kalau kaitan dengan ada, susah. Bukan barang mudah. Dan barang siapa menyalahi akan dia akan Rasul, maka itu durhaka lagi rugi. Orang ni lah orang hak buat durhaka, maksiat, fasik, lagi rugi. Rugi tak ada keuntungan lah dia tu. Sama ada di dunia ataupun di hari akhirat, lebih lagi. Qala al-musannif rahimahullah taala. Kita akan habis apa ke kitab at-taharah ni, seperti mana kita sebut kemarin insya-Allah. Bermula fardu syahadah itu dua perkara. Pertama, diikrarkan dengan lidah, dimengaku dengan lidah, kena tutullah asyhadu alla ilaha illallah. Dan kedua, ditasdikkan dengan hati, kena benar. Hak kita sebut tu kita benar dalam hati. Tu orang panggil fardu, rukun dia. Dah baru sah. Jadi supaya orang munafik saat ni tu dia tutur pada lidah tapi dalam hati dia tak mentasdik. Tak sah lah. Tak cukup rukun, tak cukup kefarduan bagi syahadah lah. Maka jikalau kafir yang masuk Islam,
3 perkara mana bertambah dengan niat masuk Islam dengan 2 kalimah syahadah. Kalau orang kafir ni nak masuk pada Islam, dia ucap kalimah syahadah, dia kena ada lagi mana masa dia betul-betul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah tu, dia niat kata dia nak memeluk agama Islam, bukan saja-saja nak betul-betul ada. Comel ni bahasa dia halusi molek tu, kena tanda betul-betul ni. Kitab kecil pun tapi bahasa tu besar. Bahasa tu jarang kita dengar. Inilah ulama kita tanah Melayu keberkatan dia. Siapa kalau ni pun masih kekal. Ni orang ambil faedah pula dengan mereka. Boleh pula buat syarah, buat tahqiq, buat rumi dan sebagainya. Bermula kesempurnaan syahadah itu, nak bagi sempurna syahadah kita betul-betul ni 4 perkara. Mana? Pertama, mengetahui dengan hatinya apa yang kita nak sebut saat ni tu, biar kita tahu. Bukan kata supaya burung. Burung lagu mana? Kita didik duk sebut assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau orang mari rumah, beri salam, dia assalamualaikum juga burung, tidak waalaikumsalam dah. Tu maksud kata kecek dengan keadaan tak memahami ke makna, tak boleh. Nak bagi sempurna biar tahu. Pertama, mengetahui dengan hatinya, dan kedua, diikrarkan dengan lidahnya. Kena sebut dengan lidah lah. Bagi orang ada kemampuan lah. Orang tak ada kemampuan seperti mana dia tu orang panggil bisu, tu lain. Supaya masalah kita nak menikah lah. Nak menikah orang yang tak bisu, tak apalah, aku terima nikahnya. Ni orang bisu nak kata gapo. Kerana tu ada hukum yang tersendiri bagi masalah orang yang bisu. Sekadar dengan isyarat lah, kerana hak tu kemampuan bagi dia. Dan ketiga, ditasdikkan akan segala yang diketahuinya. Ditasdik yakni dia benarkan. Mentasdik membenarkan akan segala yang diketahuinya, yakni minadil bidarurah lah, daripada benda yang berkaitan dengan agama ni, dengan darurah ni maksudnya latah. Benda hak semua orang tahu berkaitan dengan kewajipan semaya, puasanya. Jadi dia iktikad, dia membenarkan. Dan keempat, diyakinkan di dalam hatinya. Tak dengan bahagia tadi. Jadi termasuklah ni bila kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, enggak masuk dah lah. Bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Benda baik benda buruk semua pada Allah. Jadi kalau ada lagi di masyarakat kita hok nama muslim ni, dia tak faham lagi benda baik daripada Allah, benda buruk pun daripada Allah, pada iktikad, pada pegangan, pada kecek ni sebuah benda baik saja tu baik pada iktikad ni, pada pegangan benda baik buruk semua pada Allah. Dia tak faham lagi duduk situ. Lepas tu nak pergi lagu mana ni? Nak buat kira lagu mana dengan semaya puasa dia? Sebab ada lagi satu benda yang dia tidak imani. Apa? Baik buruk semua daripada Allah, tak imani. Tu susahlah sikit tu. Bermula rukun syahadah itu 4 perkara. Dia buat beza sini fardu dengan rukun. Kalau bab syariat tu, kalau kita kata fardu wuduk, rukun wuduk dah lah. Sini buat beza. Fardu syahadah ni rukun syahadah. 4 perkara. Pertama, mengisbatkan zatullah. Apa maksud mengisbat? Iaitu menetapkan, mensabitkan. Kita bahasa Melayu kita sebut dah. Kita kata sabit, kata tu ada tu, mengisbat lah tu. Menetapkan zatullah, yakni zat Allah Ta'ala tu, yakni satu zat yang bersifat dengan ketuhanan. Gitu. Mengisbatkan zatullah, ini kita mengiktikadkan Allah Ta'ala itu zat yang bersifat dengan ketuhanan. Dan kedua, mengisbatkan sifatullah. Kita menetapkan tentang sifat Allah. Mana sifat Allah? Supaya kita dah mengaji sebelum pada ni lah, iaitu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Itu secara umumnya, secara ijmalnya. Adapun secara huraian, secara tafsilnya, iaitu kita kena memahami setiap 20 sifat
yang dihuraikan oleh ulama kita. Itu cara dia. Dan ketiga, mengisbatkan af'alullah. Mengisbat maksudnya menetapkan perbuatan Allah. Maksud katanya tidak ada perbuatan yang lain yang bersekutu dengan perbuatan Allah pada menjadikan makhluk. Dan kita mengiktikad juga tidak ada perbuatan yang lain yang memberi kesan selain daripada Allah. Ubat tak beri kesan, makanan tak beri kesan. Tak, yang memberi kesan hanyalah perbuatan Allah. Itu kita hurai dah dulu pun. Dan keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menetapkan benarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad ni sebagai utusan Allah. Tu rukun syahadah ada 4. Ni kalau tanya orang ni enggak ni. Garu kepala juga nak jawab ni. Ada berapa rukun syahadah? Ada berapa kesempurnaan syahadah? Ada berapa fardu syahadah? Bermula syarat sah syahadah itu syarat sah syahadah pula 4 perkara. Nak wisah syahadah kita ni 4. Pertamanya mana? Diketahui dengan pengetahuan putus. Apa maksud diketahui dengan pengetahuan yang putus? Maksudnya kita tahu dan yakin. Ketahui dengan pengetahuan yang putus. Dan kedua, ikrarkan dengan lidah. Jadi pengetahuan yang putus ni maksudnya kita tahu ke sifat kesempurnaan bagi Allah, kenabian bagi Nabi SAW, serta kita putus. Putus ni maksud katanya tak dapat nak dirungkaikan balik dah pegangan kita tu. 100% dah. Kalau 99% tak boleh lagi, tak sah lagi iman gitu. Dan kedua, ikrarkan dengan lidah. Kena sebut dengan lidah kita. Pengakuan saat ni. Dan itu syarat sah bagi syahadah. Dan ketiga, ditasdikkan dengan tasdik yang putus di dalam hati. Jadi saat ni pengetahuan yang putus. Lepas tu dibenarkan pula dengan pengetahuan tadi. Dan keempat, diamalkan dengan anggota amal jawarih kita. Sembah Allah, tinggalkan apa Tuhan tegur. Begitu je. Susah kalau kita nak syurga. Mudah kalau Tuhan kehendak. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada orang yang Allah Ta'ala nak bagi mudah masuk syurga. Bermula yang membinasakan syahadah itu pula ada berapa? 4 perkara. Benda ni kena jagalah. Pertama, menduakan Allah Ta'ala. Menduakan mana? Pada zat ko, pada sifat ko, pada af'al ko. Jangan sekali-kali kita menduakan Allah Ta'ala. Sama ada pada zat ko, pada sifat ko, pada af'al ko, tak boleh. Dan kedua, syak hati akan Allah Ta'ala. Apa syak hati? Yakni mari ragu dengan Allah Ta'ala. Tu benar membinasakan syahadah kita. Ya Allah, ke Allah Ta'ala ni kuasa. Apa mari keraguan gitu. Ya dah sekarang tu Palestin tu masih lagi dijajah dan sebagainya. Jangan ada keraguan pada Allah Ta'ala, kekuasaan Allah. Allah Ta'ala buat tu ada orang panggil ada hikmah dia. Ya Allah, kau Tuhan kuasa ni apa ada orang kurang upaya, cacat dan sebagainya. Jangan. Ada hikmah dia Allah Ta'ala jadikan semua tu. Nak suruh kita berfikirlah. Dan ketiga, menyangkal dirinya dijadikan Allah. Ni rosak ni. Dia kata bukan Tuhan buat aku. Siapa buat mu? Ibu bapa aku. Siapa buat ibu bapa mu? Ibu bapa aku mari di orang hutan. Ada kan pengangai dulu. Orang saintis hok kufar, hok barat tu, manusia ni mari daripada buruk dah dan sebagainya. Dia susah nak menerima ke Allah Ta'ala. Lepas tu Allah ni mari daripada kumpulan asap lah berapa. Jadi maksud katanya dia tak dapat terima ada yang mencipta. Tak boleh. Dia tak ada dengan kajian dia ke guana tu. Dan keempat, tiada diisbatkan zatullah Ta'ala. Dia tak tetapkan adanya Allah Ta'ala tu yang bersifat dengan ketuhanan. Jadi benda itulah yang mana merosakkan bagi syahadah seseorang.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-qismus sani fil ibadatir rahmani, artinya bermula bahagian yang kedua pada menyatakan jalan berbuat ibadat kepada Tuhan yang bernama Rahman. Jadi selesailah kita dalam seminggu dua ni dalam nak membahaskan berkaitan dengan mukaddimah kitab Bidayatul Muqtadi kita ni, dan bahasan pada ilmu tauhid secara ringkas. Secara ringkas ni maksud katanya kita kena mendalami lah pula secara khusus dalam ilmu tauhid itu pada kitabnya pula. Ila anqal kitabut tahara, ai hadza kitab fi bayani tahara, ini suatu kitab pada menyatakan hukum bersuci. Ini insya-Allah kita sambung pula pada minggu hadapan. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allah faqihna fid din wa 'almat ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaika salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahmi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajbur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.